Dapatkan hadiah wang tunai terkumpul RM10,000 Malaysia sepanjang siaran langsung bersama kami mengikut terma dan syarat. Kita jumpa nanti. Pasca PKP, anak-anak tak pandai? 2020 memberikan impak yang luar biasa. Ada yang negatif, ada juga positifnya. Namun anak-anak yang tidak bersekolah, bagaimana pembelajaran mereka? Adakah cukup untuk dengan kelas online? Yang biasa dengan medium online mungkin tiada masalah. Bagaimana pula dengan mereka yang tidak biasa? Tak belajarlah mereka kan? Saksikan kami rancangan Selangor 3W Khamis 24 hari bulan 12 2020 jam 2.30 hingga 3.30 petang. Jangan lupa, kita jumpa nanti. Bertemu kembali dalam rentasan berita edisi 791, saya Zawazi Yusof, antara paparan utama. Isu subsidi TH, kenyataan Menteri Agama bercanggah. Vaksin RM3 rahsia komersial sensitif terdedah. Mengarut denda RM2 juta minta dikurangkan kepada RM2,000. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nampaknya dalam keadaan ekonomi rakyat yang kian merosot akibat pandemik COVID-19, kerajaan bertuah PN semakin menjadi-jadi dalam membuat keputusan untuk rakyat. Jika diperhatikan, tabung haji dilihat sangat berkat bersama Pakatan Harapan dan kelihatan sangat janggal untuk bersama kerajaan tebuk atap. Kecoh di media utama dan media sosial apabila pendeposit tabung haji TH disarang untuk menambah simpanan memandangkan kos pelaksanaan ibadah haji pada masa depan dijangka akan meningkat ekoran pandemik COVID-19. Lagi hebat apabila Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri menyarankan agar pendeposit menambah simpanan di dalam akaun TH bermula sekarang. Ahli Parlimen Kulim Bandar Baru, Datuk Seri Saifuddin Nasution, mempertikai tindakan kerajaan yang meminta jemaah haji untuk bersiap sedia dari segi keuangan susulan penambahan caj kos haji akan datang dikenakan oleh pihak Arab Saudi. Beliau berkata dalam jawapan bertulis yang diberikan kepadanya berhubung isu berkenaan sebelum ini, Menteri Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri telah memaklumkan akan terus membantu jemaah haji melalui subsidi. Namun katanya kenyataan Menteri semalam kelihatannya bercanggah dengan jawapan bertulis yang diberikan sebelum ini. Saya pernah bertanya kepada Menteri di dalam Parlimen tentang isu berkenaan. Jawapan bertulis Menteri kepada saya, kerajaan melalui tabung haji akan terus membantu jemaah haji melalui subsidi. Hari ini lain pula cerita dan kenyataan Menteri. Berapa tanggungan subsidi TH? Jawapannya RM400 juta setahun. Soalan seterusnya, apakah TH sudah tidak mampu tanggung kenaikan kos haji? Soalnya dalam satu hantaran di Facebook. Semalam Zulkifli meminta jemaah haji pada tahun hadapan bersedia berdepan caj tambahan baharu yang akan dikenakan kerajaan Arab Saudi dengan menambah simpanan deposit dalam akaun tabung haji masing-masing. Ia berikutan prosedur operasi standard atau SOP dan langkah keselamatan lebih ketat dikuatkuasakan kerajaan Arab Saudi dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19. Sementara itu, kata Saifuddin, Pakatan Harapan PH sebelum ini telah membuat langkah menyelamatkan tabung haji dengan nilai RM20 bilion untuk tempoh 10 tahun mulai 2020 disebabkan banyak pelaburan TH yang telah rugi. Menurutnya, TH tiada masalah dalam menguruskan simpanan pendeposit. Namun, masalah keuangan TH berlaku apabila keputusan pelaburan TH di lebih 100 buah syarikat mengalami kerugian. Ini memberi kesan kepada kedudukan keuangan keseluruhan TH. Kesannya, TH menghadapi masalah mengekalkan hibah yang tinggi dan menanggung subsidi haji. Di sini Jom Channel nak bertanya, di mana perginya Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah, Hadi Awang? Apa peranan yang beliau mainkan dalam hal ini? Sekadar makan gaji buta setakat 10 bulan ini? Atau hanya sekadar mampu menulis surat dalam bahasa Arab, memfitnah dan menuduh kerajaan yang mendapat mandat rakyat? Kononnya, Islam terancam di bumi Malaysia semasa rampasan kuasa baru-baru ini. Isu kerajaan menyertai Expo di Dubai yang disertai Israel. Apa pula kata Pak Lebay Hadi? Atau semuanya jatuh halal dan harus apabila berpihak dan menguntungkan kalian?
Pelik tapi benar, itulah hakikat yang harus ditelan oleh rakyat Malaysia setelah mandat yang diberikan mereka pada PRU14 dirompak di siang hari oleh gerombolan pengkhianat yang kononnya menyelamatkan Melayu Islam. Persoalannya, selamatkah Melayu sekarang? Selamatkah Islam sekarang? Melayu jadi Perdana Menteri, demokrasi hancur. Melayu jaga keuangan, wang rakyat lebur. Melayu jaga Felda, rasuah pula ditabur-tabur. Melayu jaga tabung haji, dah diselamatkan, tak reti pula bersyukur. Yang peliknya, bangsa lain juga yang dipersalahkan demi kuasa dan sanjungan. Persoalan terakhir daripada rakyat jelata, ke mana perginya bajet tanggungan subsidi RM400 juta setahun untuk tahun 2020? Bukankah TH tidak menghantar jemaah pada tahun ini? Ahli Parlimen Iskandar Puteri Lim Kit Siang akan menunggu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin untuk memberitahu rakyat Malaysia tentang perbezaan harga pembelian vaksin COVID-19 di Belgium. Dia berkata demikian sebagai respon kenyataan Khairy yang menjemput Lim untuk hadir ke pejabatnya selepas sidang media berkenaan vaksin COVID-19 esok. Saya berterima kasih kepada Khairy Jamaluddin kerana mengundang saya ke sidang media pasca kabinetnya esok mengenai harga vaksin Pfizer COVID-19. Bagaimanapun saya tiada di Kuala Lumpur dan tidak akan berada di Putrajaya untuk sidang akhbarnya. Saya percaya wartawan Malaysia adalah antara yang terbaik di dunia dan pasti dapat mengendalikan sidang media Khairy. Biarkan Khairy memberitahu rakyat Malaysia perbezaan pembelian harga vaksin COVID-19 di Malaysia dengan negara lain seperti Belgium dan juga Singapura. Paling penting biar Khairy umumkan bahawa vaksin untuk rakyat Malaysia adalah percuma, katanya dalam satu kenyataan. Terdahulu, Lim mempersoalkan mengapa kerajaan memerlukan RM3 bilion untuk mendapatkan vaksin untuk 6.4 juta rakyat Malaysia. Beliau membuat perbandingan dengan pendedahan menteri dari Belgium bahawa harga vaksin tersebut 20 kali ganda lebih murah daripada harga sebenar. Pada masa yang sama, Lim juga mempersoalkan tindakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang baru saja menandatangani perjanjian dengan syarikat farmaceutical AstraZeneca bagi memperoleh 6.4 juta dos vaksin COVID-19. Sedangkan katanya Singapura ketika ini sudah pun memperolehi kumpulan pertama vaksinnya. Menurutnya, Singapura merupakan negeri Asia pertama yang menerima bekalan vaksin dan akan memulakan program vaksinasi secara meluas pada awal Januari dengan menyasarkan untuk memberi suntikan kepada 5.3 juta penduduknya secepat mungkin. Malaysia pula, Perdana Menteri baru saja menandatangani perjanjian untuk mendapatkan tambahan 10% atau 6.4 juta ringgit dos vaksin COVID-19 untuk 40% penduduk melalui COVAX, Pfizer dan AstraZeneca, katanya lagi. Pagi tadi, Muhyiddin memberitahu kerajaan kini memperoleh keseluruhan jaminan bekalan sebanyak 40%, termasuk menerusi 2 perjanjian yang dimeterai bersama Fasiliti COVAX dan Pfizer. Katanya melalui kesemua rundingan dan perjanjian yang telah dan akan dimeterai setakat ini, kerajaan akan membelanjakan keseluruhan 504.4 juta dolar Amerika atau bersamaan 2.05 bilion ringgit. Sementara itu, bekas pemimpin UMNO, Dato' Zahari Muhammad Yassin, mempersoalkan apa alasan kerajaan yang didakwa telah membayar 3 bilion ringgit hanya untuk pembelian 10 juta dos vaksin COVID-19. Sedangkan katanya Belgium secara rasmi telah menyebut bahawa negara itu hanya membayar 1 bilion ringgit untuk 33 juta vaksin dari pembekal yang sama dibeli oleh Malaysia. Mana perginya lebih 23 juta vaksin itu? Dijual kepada siapa? Agaknya nak cari tabung politik menghadapi pilihan raya umum ke-15. Ataupun mereka membahagikan hasil rompakan ini macam Aziz Sata dan S. Syamsuddin dalam gua selepas berompak Istana Raja. Satu untuk engkau, satu untuk aku, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Terdahulu dilaporkan, Belgium telah membeli lebih 33 juta dos vaksin COVID-19 dengan harga keseluruhan 279 juta euro bersamaan 1.38 bilion ringgit. Jumlah berkenaan diketahui selepas seorang menteri Belgium secara tidak sengaja mendedahkan rahsia komersial sensitif berkaitan harga yang dipersetujui Kesatuan Eropah EU untuk vaksin COVID-19. Sebelum ini, satu persoalan sinis telah dilemparkan oleh Lim Kit Siang kepada Khairy yang berbunyi begini. Adakah Malaysia berjaya memperoleh vaksin ini pada satu harga yang lebih rendah berbanding yang dibayar oleh Belgium? Yang pastinya, kata beliau, rakyat Malaysia berhak untuk mendapatkan maklumat seperti ini. Untuk membuat perbandingan dan maklumat ini tidak sepatutnya terikat dengan perjanjian kerahsiaan yang dipersetujui oleh kerajaan dengan penggilang vaksin COVID-19 terbabit.
Isnin lalu, antara berita paling gempar yang dinantikan oleh rakyat Malaysia yang sentiasa menjunjung tinggi kedaulatan undang-undang ialah berita tentang Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur yang disabitkan bersalah oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas tuduhan menerima rasuah RM2 juta daripada seorang ahli perniagaan. Kes perbicaraan Ahli Parlimen Putrajaya itu bermula pada 2 Julai tahun lalu dengan pihak pendakwaan memanggil 23 saksi untuk memberi keterangan. Pada 14 Oktober tahun lalu, Mahkamah Tinggi memerintahkan Tengku Adnan membela diri selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan prima facie dalam kes terbabit. Tengku Adnan dalam kapasitinya sebagai seorang penjawat awam iaitu Menteri Wilayah Persekutuan ketika itu didakwa menerima untuk dirinya wang yang berjumlah RM2 juta daripada King Kong. Mahkamah Tinggi telah menjatuhkan hukuman penjara 12 bulan dan denda RM2 juta atau penjara 6 bulan terhadap bekas Menteri Wilayah Persekutuan itu. Bagaimanapun, Hakim Muhammad Zaini Mazlan membenarkan permohonan bekas Menteri Wilayah Persekutuan itu untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman penjara dan denda sehingga rayuan. Perbualan hangat di kedai kopi sekarang ini ialah apabila Peguam Datuk Seri Tengku Adnan yang memohon mahkamah untuk mengurangkan denda yang dikenakan kepada RM2,000. Ketua Pemuda PKR atau AMK Akmal Nasir menganggap rayuan yang dikemukakan itu sebagai mengarut. Akmal berkata, ada beberapa pihak yang membuat perbandingan bahawa magnitud kesalahan dan hukuman yang dilakukan Kunan adalah tidak setimbal berbanding dengan kes-kes lain. Menurutnya, ada yang merasakan hukuman tersebut mungkin tidak dapat memberikan pengajaran yang sewajarnya. Masakan tidak, sebelum ini Kunan pernah menyatakan bahawa nilai RM2 juta hanyalah duit poket sahaja. Tetapi yang lebih mengejutkan dalam pembelaan oleh Peguam Kunan semalam bila memohon mahkamah menjatuhkan hukuman denda kurang RM2,000 sahaja. Ambil RM2 juta merayu pulang RM2,000. Mengarutlah, katanya dalam satu hantaran Facebooknya hari ini. Pada masa sama, Akmal turut menyenaraikan 3 kesimpulan yang dinyatakan oleh Hakim ketika menjatuhkan hukuman bersalah terhadap bekas Menteri Wilayah Persekutuan itu. Antaranya, Akmal berkata seorang individu yang kaya tidak boleh dianggap tidak akan melakukan kesalahan demi mendapatkan kepentingan keuangan. Mahkamah berpendapat keterangan seorang ketua UMNO bahagian dan bekas pengarah PRK UMNO termasuk kertas kerja bajet adalah direka selepas kejadian itu dalam usaha menyokong keterangan tertuduh. Ini menimbulkan persoalan mengenai kredibiliti saksi di kalangan pemimpin UMNO. Mahkamah dalam penghakimannya turut menolak keterangan Tengku Adnan bahawa pertuduhan terhadapnya adalah tidak relevan dan adalah helah politik oleh musuh politik UMNO katanya. Pada masa sama katanya, Hakim dengan jelas menyatakan bahawa Kunan bukan satu-satunya ahli politik yang didakwa atas tuduhan rasuah dan menyatakan ia adalah konspirasi politik. Nah, jelas di sini bahawa budaya kleptokrasi, budaya telan duit rakyat, budaya makan rasuah telah berakar umbi dan bertunjang dalam UMNO dan BN. Apa lagi yang kalian ingin nafikan? Satu persatu dipertontonkan kepada khalayak. Siapakah Najib? Siapa pula Kunan? Sekarang rakyat berlumba-lumba untuk mengenali dengan lebih dekat siapa pula Zahid Hamidi dan siapa Bong Mukhtaradin. Ups, lupa. Tidak ketinggalan. Rakyat sedang menantikan saatnya bila Aziz Rahim akan diperkenalkan kepada rakyat dengan warna sebenar beliau. Selagi kerajaan yang memimpin negara disyubahkan oleh figura-figura yang berketurunan UMNO dan BN, selagi itulah episod demi episod kleptokrasi akan disambung menjadi filem hebat tontonan rakyat. Kalau dahulu Muhyiddin bermati-matian keluar anak tekak, berkempen dalam PRU 14 kononnya ingin menentang kleptokrasi demi masa depan negara. Kini, dia pula menjadi kepala kerajaan tebuk atap yang ditawan oleh politikus kleptokrat dan para pengkhianat. Tak mengapalah Abah, asalkan boleh jadi PM. Kalau tak bersekongkol dengan mereka, manakan boleh merasa duduk di tempat sekarang. Tapi jangan lupa, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian anda. Assalamualaikum. Salam sejahtera.